Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan teruskan pembelajaran untuk bab 2 pembangunan produk 2.1 penghasilan produk dengan subtopik kecil 2.1.2. Okey. Pada minggu lepas, minggu sebelum cuti sekolah, kita dah masuk kepada subtopik 2.1.1. So minggu ni kita sambung kepada 2.1.2 nah. Okey. 2.1.2 adalah mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Okey. So hari ini kita nak kenal pasti apakah asas-asas teknologi yang perlu ada jika kita nak cipta projek untuk bab 2 ni. Okey, untuk memenuhi keperluan RBC tingkatan 3. Okey, sebelum tu kita kena lihat dulu justifikasi pereka bentuk semasa memilih teknologi. Okey, ada dua justifikasi, iaitu yang pertama, kita kena tahu dulu apakah aplikasi teknologi yang dipilih. Okey, apa dia punya huraian dia adalah menghasilkan Suara putus-putus. suara putus-putus. Yang lain macam mana? Semua suara putus-putus ke ataupun Cikgu Sarina saja? Okey, Ustaz nak tanya Fasihah. Fasihah, suara okey tak? Okey cikgu. Okey ya? Okey. Maksudnya yang lain-lain semua okey? Fatini okey tak suara saya? Okey. Okey ya? Oh, maksudnya line Cikgu Salina tak kuat kot. Okey, kita teruskan. Okey. Mana tadi? Okey, aplikasi teknologi yang dipilih menghasilkan reka bentuk produk baharu dengan menggabungkan dan mengaplikasikan teknologi yang sesuai. Tujuan penggunaan teknologi supaya pilih teknologi yang tepat untuk menghasilkan produk yang unik serta mampu bersaing dengan produk lain di pasaran. Okey, sejak daripada silibus tingkatan 1 lagi, silibus tingkatan 1 ada bab aplikasi teknologi, tingkatan 2 pun ada dan tingkatan 3 pun ada. Okey, so kesemuanya kalau tak silap saya ada 9 jumlah aplikasi teknologi yang boleh dipilih untuk dimasukkan di dalam pemilihan projek kita nanti. Okey. Mungkin saya dah pernah terangkan sebelum ni sewaktu kelas bersemuka, di mana jika kita memilih untuk menghasilkan sesuatu produk baharu di dalam projek RBC ni nanti, dalam projek tersebut kita kena pilih sekurang-kurangnya gabungan 2 teknologi. Okey, 2 teknologi yang pernah dipelajari daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Okey. Okey, ini adalah contoh justifikasi reka bentuk semasa memilih teknologi. Okey. Sebelum kita nak pilih sesuatu teknologi, kita kena tahu dulu fungsi teknologi tersebut. Okey, teknologi yang digunakan perlu sesuai dan mampu menyelesaikan masalah pada produk sedia ada. Dan kita kena kenal pasti juga kekuatan dan kelemahan teknologi tersebut. Okey, untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan teknologi yang dipilih agar dapat menyelesaikan masalah produk sedia ada. Katakanlah sebelum ni seorang pengguna dia biasa menggunakan berus kasut untuk membersihkan kasut. Maksudnya berus kiwi untuk mengilapkan kasut. Okey. So dia kena pasti apa kekuatan dan apa kelemahan teknologi pada produk sedia ada yang dia biasa gunakan tu. Bila dia dah tahu apa kekuatan dan kelemahan, barulah dia boleh pilih apa aplikasi teknologi sesuai untuk bila dia nak hasilkan produk yang baru nanti. Okey, kemudian teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk, barulah ada carangan reka bentuk baru, iaitu menghasilkan berus yang dapat memudahkan dan menyenangkan aktiviti menggilap
kasut. Okey. Okay, ini contoh kalau tadi dia guna penggilap kasut yang konvensional, maksudnya yang produk sedia ada lah, itu dia tidak ergonomik, mengambil masa yang panjang, fungsi yang terhad, saiz kasut yang pelbagai dan mengakibatkan kelenguhan tangan. Tangan lenguh lah kan. Okay, so maksudnya selepas kita dah kena pasti kelemahan, kekuatan dan sebagainya, so kita nak pilih sekarang ni aplikasi teknologi yang dipilih untuk menghasilkan produk yang baru, yang lebih canggih, yang lebih memudahkan, yang lebih memudahkan kita lah. Okay, so katakan nak buat satu penggilap kasut magic, contoh penggilap kasut magic. So apa aplikasi teknologi yang boleh dimasukkan yang dipilih berdasarkan produk tadi. So dia melibatkan reka bentuk elektrik dan reka bentuk mekanikal. Tapi kan sebelum tu saya nak tunjuk dulu beberapa teknologi yang ada waktu pembelajaran RBT tingkatan 1 sana. Okey, dalam tingkatan 1 okay, kita rujuk balik buku teks tingkatan 1 dah. Okay, ini adalah isi kandungan di dalam buku teks tingkatan 1. Okay, waktu tingkatan 1 dalam bab 5 aplikasi teknologi, dia ada 2 aplikasi teknologi. Okay, iaitu yang pertama reka bentuk sistem vertigasi. Okay, ini antara pilihan yang boleh dimasukkan dalam produk lah. Okay, reka bentuk sistem vertigasi, dan yang kedua reka bentuk fashion. Okay, ini maksudnya daripada tingkatan 1 ada 2 tajuk ataupun aplikasi teknologi yang boleh dimasukkan sebagai pilihan teknologi produk. Okay, iaitu vertigasi dengan fashion. Okay, kemudian kita tengok yang tingkatan 2 pula. Tingkatan 2, apa aplikasi teknologi yang terkandung dalam silibus RBT tingkatan 2? Okey, kita tengok kat sini. Yang pertama, nampak ke tak? Yang pertama, teknologi pembuatan. Okey, teknologi pembuatan. Itu adalah salah satu teknologi yang ada pada silibus tingkatan 2, pembuatan. Okey, kemudian yang kedua, reka bentuk mekanikal. Okey, reka bentuk mekanikal. Kemudian yang ketiga, reka bentuk elektrik. Okey, reka bentuk elektrik. Yang keempat, reka bentuk elektronik. Okey, reka bentuk elektronik. Yang kelima, reka bentuk aquaponik. Okey, yang keenam, reka bentuk makanan. Okey, maksudnya tadi tingkatan 1 ada 2 tajuk kan? Kemudian tingkatan 2 ada 6 tajuk. Dan tingkatan 3 dia ada 1 tajuk sahaja. 1 tajuk sahaja iaitu apa dia? Reka bentuk mekatronik. So tingkatan 2 ada 2 tajuk yang boleh dipilih, tingkatan 2 ada 6 tajuk yang boleh dipilih, dan tingkatan 3 1 tajuk. So betul lah saya cakap tadi, semuanya ada 9 tajuk ataupun 9 teknologi ataupun 9 reka bentuk yang boleh dipilih untuk kita pilih sekurang-kurangnya 2 dan digabungkan untuk menjadi produk dalam projek kita nanti. Okay. So kita sambung balik So katakanlah tadi nak buat penggilap kasut magic. Penggilap kasut magic dia aplikasi teknologi yang dipilih adalah reka bentuk elektrik dan reka bentuk mekanikal. Okay, nanti kita tengok tang mana yang elektrik, tang mana dia punya mekanikal. Okay, tujuan penggunaan teknologi tersebut menghasilkan reka bentuk baharu yang lebih dinamik, berkualiti, selamat, mesra pengguna dan mesra alam. Okey, kemudian penghasilan reka bentuk produk penggilap kasut magic, dia punya fungsi dia. Okey, kita tadi kan ada 2 teknologi yang kita gunakan kan, iaitu reka bentuk elektrik dan reka bentuk mekanikal. So tang mana yang ada elektrik dia tu? Iaitu di komponen motor AC. Motor AC ni kita tahu dia mengalirkan arus terus, dan fungsi dia menggerakkan gear. Kemudian
Dari segi reka bentuk mekanikal pula, dia ada komponen gear. Gear ni tadi digerakkan oleh motor AP dan dia berfungsi untuk memindahkan kuasa, membolehkan pad penggilap berputar. Okey, kemudian apa kekuatan dan kelemahan teknologi? Analisis bagi membolehkan penambahbaikan dilakukan. So kita tengok analisis kekuatan dan kelemahan. Okey, dari segi reka bentuk mekanikal, kita ada gear taji dan pad penggilap. So kekuatan gear tadi, sebelum ni kita guna bros kasut sedia ada. Kita tengok ada tak yang mana lebih baik di antara penggilap kasut Magic tadi dengan bros kasut. Okey, kekuatan penggilap kasut, dia memindahkan kuasa dan memutarkan pad penggilap, tapi dia juga ada kelemahan iaitu sukar didapati, hanya terdapat di kedai elektronik sahaja. Kemudian pad penggilap pula, kekuatan dia menggilap dan membersihkan kasut dan span boleh dibasuh sekiranya kotor. Okey. Kemudian kita tengok dari segi dari segi reka bentuk elektrik pula. Okay, dari segi reka bentuk elektrik, motor AT dia kekuatan dia berputar untuk menggerakkan gear di dalam perumah, mudah didapati, cycle scale dan jangka hayat lama. Okey. So bila ada motor AT maksudnya dia kena ada bateri. Okay, bateri ni membekalkan kuasa kepada seluruh sistem, harga murah dan mudah didapati, tetapi kelemahan dia perlu diganti apabila kehabisan kuasa. Okay, kemudian dia ada switch tekan tutup dan wayar lembar tunggal. Okey, rasanya itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.